dan salam sejahtera semua. Kita terima banyak soalan katakan, bang, bila beza baru keluar bang? Adakah beza baru akan keluar pada tahun depan? Dan selepas daripada risikan kami ingin mengesahkan bahawa beza tak akan keluar pada tahun depan. Sebab apa? Sebab cycle beza masih lagi baru dekat Malaysia. Jadi, kalau beza tak keluar, model apa pula? Berdasarkan risikan dan juga sumber-sumber yang sangat dipercayai, kita telah menampakkan bahawa untuk model SUV terbaru daripada Perdua yang dikenali sebagai projek kod dia D66B ataupun kita gelarkan dia sebagai Perdua Nexus akan masuk ke Malaysia pada tahun depan. Sebab apa tahun depan? So kita jangkakan sebab model ini baru saja launch dekat Indonesia, di mana dia di bawah jenama Toyota dinamakan sebagai Toyota Yaris Cross yang dia gunakan platform DNGA. Dan persoalannya, adakah Perdua Nexus ni desainnya sama lebih kurang macam Toyota katakan Yaris Cross? Dari segi harga, macam mana pula? Dari segi enjin, macam mana pula? Enjin turbo ke? Enjin NA ke? Jadi untuk video kali ni, abang akan bongkarkan 8 benda yang kau kena tahu pasal Perdua Nexus. So macam biasalah, bagi anda yang baru jumpa channel ini, yang masih belum subscribe, jangan lupa subscribe, jangan lupa untuk tekan loceng, follow juga sosial media kami, dan masuklah TikTok Pandai Laju. Yang pertama, kita kena tahu dulu mana datang nama Nexus ni, sedangkan Indonesia guna Toyota Yaris Cross. Okey, sebenarnya untuk nama Nexus ni sebenarnya dah lama dah kita jumpa, di mana sebelum daripada Alza launch lagi pada waktu itu, di mana kita punya biasalah orang Malaysia ni memang pandai, dia orang search dekat My IPO ataupun yang kalau kata tahu itu adalah Perbadanan Harta Intelek. Diorang jumpa ada 2 nama baru yang baru saja di trademark, iaitu salah satu je adalah Nexus, yang kedua adalah Trust. Persoalan yang penting adalah antara 2 ni kau rasa Perdua akan guna mana? Dia akan guna Nexus ke ataupun dia guna Trust? Yang kedua, kita nak cerita dari segi exterior. Macam abang cakap lah, dekat Indonesia baru launch. So kita akan jadikan Toyota Yaris Cross yang baru launch kat Indonesia tu sebagai kita punya panduan. Untuk Toyota Yaris Cross, dekat sana dia tak guna TNGA, dia tak guna Toyota New Global Architecture. Tetapi untuk di Indonesia, dia dibangunkan, orang katakan besi ASEAN, di mana dia gunakan platform DNGA. Kalau tanya pada kita orang, untuk Perdua Nexus ni, dia pun akan menggunakan DNGA. Sebab apa? Of course, platform dia lebih murah berbanding dengan TNGA yang mungkin harganya slightly adalah lebih mahal. Dan dari segi bentuk body kereta ni, dia macam sebuah SUV crossover 5 seater kalau nak dibandingkan dengan Perdua Ativa. Dan kalau kita lihat kepada design eksterior dia, kau boleh nampak dia punya grill dia memang besar gila. Macam apa? Macam Corolla Cross. Di mana selain daripada itu, rim pun agak besar. Kalau berbanding dengan Ativa, rim lebih kecil. Yang ni 18 inci. Lepas tu dia ada cladding dia dekat bahagian depan dan juga bahagian belakang. Dan lampu belakang dia ala-ala macam apa? Yes, belakang dia ala-ala macam Lexus. Dan untuk boot belakang juga, dia ada juga kick sensor. Dan pada masa sama juga, untuk rakan kita, rakan manipuli, orang kata pakar manipuli foto kita, iaitu Theophilus Chin, dia dah buat render dah daripada model Toyota Yaris Cross kepada Perdua Nexus. Di mana kalau kau tengok konsep Theo ni, dia cuba applykan design yang sedia ada dekat, orang katakan dekat Perdua sekarang ni. Contohnya untuk dia macam design ni macam model Myvi contohnya. Kalau kau tengok kan, untuk muka depan ni macam apa? Yes, macam X. Daripada lampu bawa ke bumper depan, dia design ni macam ala-ala X. Dan kalau kau nampak kan, lampunya alaan siang dia adalah jenis yang menegak. Kalau kita nak bandingkan dengan Toyota Corolla Cross, dia lebih bulat, tetapi yang ni dibuat menegak. Nampak macam apa? Yes, nampak macam Myvi. Bagi aku, Theo punya design, yang ini kereta dia lagi cantik. Yang ketiga, dimensi dia. Untuk dimensi, kita nak tahulah, kita nak membayangkan dia punya size ni besar macam mana. Kalau kita ikutkan spek kepada Yaris Cross, okey, so untuk Yaris Cross, panjang dia adalah 4310 mm, manakala untuk lebar dia adalah 1770 mm, manakala untuk tinggi dia 1615 mm, dan untuk wheelbase dia adalah 2620, manakala untuk jarak kelagaan daripada tanah dia adalah 260 mm. Nombor 4, interior dia. Nah, sekali imbas, kalau kau tengok dekat sini, interior dia macam apa tuan-puan? Yes, interior nampak macam
Peredua Alza. Dan kalau kau nampak macam Peredua Alza, maksudnya adalah dia memang tak kedekut untuk bagi segala-galanya. Kita dapat tengok juga dekat Peredua. Once dia launch kereta, dia bagi ke semua. Boleh katakan low spec pun dia bagi juga. Cuma beza low spec dengan high spec sikit je beza. Contohnya dari segi safety saja. Yang lain-lain dia bagi 1GB. Kalau kau tengok desainnya, memang nampak macam Alza. Memang ada nampak sikit macam Azia. Di mana untuk spek yang paling tinggi dekat Indonesia, Toyota Yaris Cross, dia ada panoramic glass roof. Yang ini bagi aku untuk Malaysia mungkin tidak ala lah. Nampak itu macam cantik, tapi itu tak lah guna pun, memang kasih panas saja. Memang betul lah. Dan selain daripada itu, dia ada juga 10.1 inch display audio, infotainment, termasuklah dia ada Apple CarPlay dan juga Android Auto. Dan yang paling penting adalah bukan wire tuan-tuan puan, wireless. Untuk Malaysia nanti kita tak tahu. Mungkin juga sebab sekarang ni dah ada Apple CarPlay, dah ada Android Auto. So soon yang ini kita jangkakan dia akan lebih canggih. Okey, selain daripada itu, dia juga ada multicolor ambient, di mana untuk bahagian lampu dalam dia boleh dikawakan dengan voice command. Mungkin, "Hai Peredua, hari ni saya marah, tukar color merah." Mungkin lebih kurang macam itulah. Dan selain daripada itu, of course dia ada mood pemanduan juga. Dia ada eco, normal power seperti sedia maklum. Dan untuk high spec juga dia ada electric parking brake dan juga auto hold. Nombor 5, enjin apa pula? Untuk Toyota Yaris Cross dekat Indonesia, dia ada ditawarkan dengan dua pilihan enjin, iaitu petrol 1.5 liter dan juga hybrid 1.5 liter juga. Di mana kalau kita tengokkan untuk versi petrol, dia gunakan enjin 4 silinder 2NR VE 1.5 liter DOHC, di mana enjin yang sama juga diguna pakai dekat Myvi, dekat Alza, dekat Vios dengan 105 horsepower dan juga 138 Nm torque. Untuk hybrid, dia guna apa pula? Hybrid dia gunakan enjin 2NR VEX kitaran Atkinson 1.5 liter dengan 90 horsepower dengan 121 Nm torque. Ada yang katakan, kenapa lagi rendah sedangkan hybrid? Yang ini dia tak campur sekali dengan elektrik motor dia, di mana elektrik motor dia boleh capai sampai 79 horsepower dan juga 141 Nm torque. Campur berapa? Kita tak ada number. Campur dia ada perkiraan di calculation. Tambah ini pola-pola dia ada perkiraan dia. Yang ini kita tak ada lagi nombor yang itu. Dan untuk transmission dekat Indonesia, dia ada versi manual, dia ada juga versi automatic CVT. Dan untuk Peredua Nexus nanti, dia akan gunakan enjin apa? Adakah hybrid akan masuk? Definitely 1.5 liter petrol memang sedia ada, dah ada lah. Of course dia akan yang itu. Tetapi persoalannya, untuk hybrid akan masuk ke tidak? Selepas kita buat risikan dan juga kita study, kita boleh katakan yes, confirm akan ada. Wah, macam aku jadi bos Peredua pula, aku confirm kan. Kenapa kita confirm? Kita bagi sekali dengan bukti-bukti lah. First, sekarang ni untuk model Ativa Hybrid, Peredua tengah buat testing. Dia buat apa? Fleet program. Dia tengah test macam mana penerimaan orang Malaysia terhadap kereta Peredua hybrid sekali. Dan untuk bos Peredua ataupun CEO Peredua sendiri, Datuk Seri Zainal Abidin Ahmad, dia pernah bercakap bahawa untuk model hybrid pertama Peredua akan dilancarkan pada tahun 2024. Dan untuk model hybrid ini bukanlah daripada model sedia ada ataupun model festive, sebaliknya dia akan diperkenalkan dalam model baru. Dengan ini, kita mengesahkan sekali lagi bahawa Peredua Nexus ni akan ada versi hybrid. Okey tak okey? Yang keenam, safety dia macam mana pula? So, untuk safety, kalau ikut kepada Toyota dekat Indonesia, dia didatangkan dengan Toyota Safety Sense full, termasuklah orang katakan dengan pedal misdirection control, panoramic view monitor 360 lah. Lepas tu ada blind spot monitor, RCTA, hill start assist, pre-collision warning, pre, segala pre semua ada. Tetapi untuk Peredua macam kita sedia maklum lah, untuk model Azia kurang sikit. Untuk model Alza sebagai contohnya, dia dah ada ASA 3.0, di mana dekat dalam ASA 3.0 tu dia ada apa? Dia ada ACC, dia ada low speed monitor, dia ada segala magnetic pre, dia ada lane departure warning, dia ada blind spot monitor dan sebagainya. Dan kita jangkakan juga untuk Peredua Nexus pun akan ikut jejak silap-silap
lagi canggih daripada Alza sedia ada. Nombor 7, berapa pula harga dia? Dan untuk Toyota Yaris Cross dekat Indonesia, dia start jual daripada 109,000 sehingga 136,000. Ya, tuan-tuan dan puan, sangat mahal. Of course, yang itu di bawah lencana Toyota. Tetapi untuk Pearl 2, kita jangkakan harga dia taklah murah seperti mana yang korang nak. So, kita jangkakan harga dia akan lebih mahal sikit berbanding daripada Alza. Harga dia juga akan lebih mahal berbanding daripada Ativa. Di mana kalau kita tengokkan, Alza start 62,000 sampai 75,000. Untuk Ativa start 62,000 sampai 73,000. Untuk Pearl 2 Nexus, anggaran harga will be dalam 75,000 sampai ke 80,000. Tapi kalau harga macam tu, okey tak? Okey lah, kita je tak mampu, tuan-tuan dan puan. Nombor 8. Bila nak lancar? Okey, model ini akan dilancarkan pada tahun depan, iaitu 2024. Sebab apa? Production akan start bila? Kita jangkakan production akan start early of 2024 ataupun Q1 2024. So, once production dah lancar, Pearl 2 punya style, lepas production dah start, dia akan allocatekan stok biasaannya 3 hingga 5,000. Biasanya 5,000 unit sebelum dia launch. Once dah ready, baru dah launch. So, di mana kita jangkakan model ini akan dilancarkan mungkin Q3. Kita akan jangkakan pada Q3 tahun depan. Di mana untuk model ini macam kita katakan, kita dah nampak dah. Bukan kita dah nampak, kita dah dapat info bahawa benda ni memang tengah testing sekarang. Tapi yang confirm, model ini akan masuk pada tahun depan. Dan of course, kalau masuk, dia akan menjadi pesaing kepada banyak pesaing-pesaing yang sedia ada. Contohnya macam Proto F50. Lepas tu ada Honda WRV lagi. Dan persoalannya boleh jual ke tak boleh jual? Kalau kau tengok kepada track record, Azia murah lah. Azia waiting ni berapa lama? 5-6 bulan. Alza waiting ni berapa lama? 7-8 bulan. Ativa waiting ni berapa lama? Pun sama juga, 5-6 bulan. Untuk model Pearl 2 tak ada satu lah waiting list. Tak ada waiting list. Kecuali Azia Ramah ni baru launch, banyak stok lah kan. Tapi untuk yang lain, lama. Bagi kita orang, untuk model ni pun akan laku keras. Silap-silap pun waiting list pun lama juga. Jadi itulah 8 rahsia yang abang dapat kongsi kepada anda mengenai Pearl 2 Nexus. So, sama-sama kita tunggulah. Ada info terkini, kita akan cuba korek, kita akan sampai pada korang. Tapi yang penting, bersedia, model ini akan masuk pada tahun depan. Alright, so aku rasa sampai sini saja video kita pada kali ini. Macam biasalah, bagi anda yang baru jumpa channel ini, masuklah subscribe, jangan lupa subscribe, jangan lupa tekan lonceng. Dan kita jumpa lagi pada masa akan datang. Bye-bye semua. Assalamualaikum.